Assalamualaikum, nama saya Farisha Amira Izzati binti Johari dan hari ini saya akan menguraikan tentang pengurusan kesihatan, keselamatan dan makanan di prasekolah. Ini adalah serba sedikit isi kandungan daripada pengurusan kesihatan, keselamatan dan makanan di prasekolah. Pengurusan kesihatan. Apa itu definisi kesihatan? Definisi kesihatan menurut WHO, kesihatan didefinisikan sebagai suatu keadaan yang sempurna dari segi fizikal, mental atau emosi, rohani dan sosial. Menurut Health, kesihatan merupakan keadaan kesejahteraan fizikal, mental dan sosial, bukan hanya sekadar bebas dari penyakit sahaja. Seterusnya, penjagaan kesihatan kanak-kanak. Penjagaan kesihatan kanak-kanak adalah seperti mengawal vektor, iaitu serangga atau perumah dan ejen yang menyebabkan penyakit, menyediakan air yang mencukupi, mewujudkan persekitaran kerja yang sihat, mengawal pencemaran, memastikan persekitaran prasekolah yang sihat, selesa dan selamat, dan akhir sekali memastikan sanitasi makanan dan minuman yang baik. Definisi keselamatan. Konsep keselamatan merujuk kepada langkah-langkah yang dilaksanakan oleh individu atau kumpulan untuk mengelakkan kemudaratan seperti kemalangan, kematian atau kecederaan. Tanpa perlindungan keselamatan, individu akan berasa takut, bimbang atau mudah terdedah kepada sesuatu yang memudaratkannya, sama ada secara sedar atau tidak. Tanpa keselamatan yang terjamin, pendidikan tidak dijalankan secara berkesan kerana dihantui oleh kebimbangan dan takut yang tidak menentu. Selain itu, prinsip keselamatan kanak-kanak. Prinsip keselamatan kanak-kanak adalah seperti bahan permainan besar dan tidak berbucu atau bulat, soket elektrik tidak dapat dijangkau oleh kanak-kanak, memastikan lantai kelas tidak licin dan sentiasa kering, kawasan prasekolah mestilah berpagar dan akhir sekali di ruang luar kelas, longkang perlulah bertutup dan alat permainan perlu dipastikan keselamatannya. Selepas itu, definisi makanan dan pemakanan. Apa itu definisi makanan? Makanan adalah sesuatu yang secara fizikalnya boleh dikenali sama ada daripada segi warna, bentuk, tekstur, bau dan rasa. Manakala, definisi pemakanan pula ialah sains berkenaan zat-zat atau khasiat atau nutrien-nutrien dalam makanan. Biasanya, status kesihatan seseorang akan menentukan keperluan pemakanan. Konsep makanan dan pemakanan dalam pendidikan di prasekolah adalah seperti meningkatkan kesihatan kanak-kanak, membina kelaziman dan minat kanak-kanak supaya makan makanan berkhasiat, memelihara adab, sopan dan peraturan makanan, meningkatkan proses perkembangan dan pertumbuhan yang positif dan akhir sekali dari konsep makanan dan pemakanan dalam pendidikan prasekolah ialah kanak-kanak diterapkan rasa bersyukur dengan rezeki yang diberi. Kepentingan pemakanan, kesihatan dan keselamatan kepada guru dan kanak-kanak. Kepentingan pemakanan. Makanan seimbang ialah pengambilan makanan yang cukup untuk keperluan tubuh badan. Manusia memerlukan makanan dan vitamin untuk tumbesaran dan menjaga kesihatan. Menjadikan tumbesaran manusia itu lebih sempurna daripada aspek fizikal. Tubuh badan menerima semua keperluan zat yang diperlukan untuk membina tubuh badan yang kuat daripada keperluan fizikal manusia. Kepentingan pemakanan yang terakhir adalah seperti kekurangan zat makanan yang tertentu boleh menjadikan mental seseorang itu tidak cukup cerdas atau mudah letih. Apa itu ciri-ciri kepentingan keselamatan?
Kepentingan keselamatan adalah seperti dapat menjalankan aktiviti dengan rasa bebas dan rasa selesa, mengelakkan daripada kematian, mengelakkan daripada serangan penyakit, membantu menyuburkan nilai mengutamakan keselamatan dan akhir sekali mengelakkan daripada kemalangan yang tidak diduga. Kepentingan kesihatan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mengenali diri sendiri dan mengamalkan penjagaan kebersihan diri, memberi pendedahan dan pengetahuan kepada kanak-kanak untuk membolehkan mereka mengamalkan gaya hidup sihat, memberikan kefahaman kepada kanak-kanak tentang keselamatan diri dan orang lain, alatan dan tempat aktiviti, mengetahui isu-isu pendidikan kesihatan yang mempengaruhi hidup seharian. Akhir sekali adalah faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kanak-kanak. Faktor-faktor keturunan atau faktor pembawaan daripada sifat-sifat genetik keluarga ibu dan bapa. Sebagai contoh, diabetes ibu mengandung yang mempunyai gaya hidup yang tidak sihat seperti ibu menghisap rokok atau meminum arak. Ibu mengandung yang terdedah dengan asap rokok dan radiasi di persekitaran akan mengganggu pertumbuhan bayi dalam kandungan. Ibu mengandung tinggal di persekitaran kawasan yang tidak bersih seperti setinggan. Akhir sekali, pemeriksaan kesihatan kandungan di hospital. Ibu mengandung diberi tentang risiko, proses kelahiran dan aspek kesihatan selepas bayi dilahirkan melalui seminar di hospital. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.